Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, Alhamdulillah pada kali ini bertemu lagi kita untuk meneruskan pembelajaran dalam subjek sejarah tingkatan 5, bab 8. Kali ini kita akan masuk kepada bab 8 dengan tajuk Membina Kemakmuran Negara. Jadi mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari dalam tajuk ini. Kita lihat sedikit sinopsis berkaitan bab 8. Jadi dalam bab 8 kita melihat tentang pembangunan ekonomi diteruskan selepas pembentukan Malaysia. Untuk apa? Demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Okey. Jadi dasar ekonomi baru iaitu DEB telah diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Okey, jadi dasar pembangunan nasional ataupun DPN pula diperkenalkan untuk meneruskan hasrat mencapai matlamat DEB. Jadi sebenarnya DPN akan menyokong perlaksanaan DEB untuk mencapai matlamat yang telah digariskan. Seterusnya, perlaksanaan kedua-dua dasar ini melalui rancangan pembangunan 5 tahun telah menghasilkan kejayaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan juga membangunkan ekonomi negara. Baik, seterusnya mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari dalam tajuk bab 8 ini. Kita ada 5 perkara yang akan kita lihat. Yang pertama ialah kita akan melihat tentang pembentukan dasar ekonomi baru, dan selepas kita melihat pembentukan, kita akan melihat bagaimanakah pelaksanaan dasar ekonomi baru. Seterusnya kita akan lihat tentang pembentukan dasar pembangunan nasional dan kita akan mengkaji tentang pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Dan yang seterusnya, yang terakhir, kita akan melihat tentang pencapaian bagi kedua-dua dasar iaitu pencapaian dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional. Baik, mari kita teruskan kepada elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang akan pelajar dapat melalui topik bab 8 ini. Baik, kita fokus dulu kepada elemen nilai kewarganegaraan dan sivik. Okey, melalui pembelajaran bab 8 ini kita akan ataupun pelajar akan dapat melihat tentang kepentingan memahami dasar kerajaan kepada pembangunan negara. Maknanya apabila kerajaan membuat sesuatu dasar, sepatutnya kita tahu bahawa dasar itu akan menuju ataupun fokus kepada pembangunan negara. Okey. Seterusnya, kepentingan penglibatan rakyat. Okey, penglibatan rakyat dalam pembangunan negara. Okey, di mana rakyat juga sebenarnya perlu terlibat dalam usaha pembangunan kerana rakyatlah yang akan menyokong kepada dasar yang dibuat oleh kerajaan. Yang ketiga, kepentingan menghargai harta benda awam. Yang mana kita tahu harta benda awam adalah bukan milik individu tetapi milik semua rakyat. Jadi kita perlu menghargainya supaya kita sama-sama dapat membangunkan negara, dapat menyokong kepada pembangunan negara. Dan yang keempat ialah kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar. Dalam usaha kita untuk membangunkan negara, pada masa yang sama kita tidak mengabaikan kelestarian alam sekitar kita. Baik, kita teruskan kepada kemahiran pemikiran sejarah yang pelajar akan peroleh dengan mempelajari bab 8 ini. Yang pertamanya, pelajar akan dapat memahami kronologi pembentukan dasar ekonomi baru. Okey, dan kemudian pelajar boleh meneroka bukti usaha yang dilakukan dalam melaksanakan dasar ekonomi.
Seterusnya, pelajar boleh membuat interpretasi pencapaian dasar ekonomi dalam menyusun semula masyarakat. Okey, kemudian pelajar boleh membuat imajinasi keadaan masyarakat berbilang kaum selepas dasar ekonomi baru dilaksanakan. Dan akhir sekali, pelajar boleh membuat rasionalisasi dasar ekonomi dalam membentuk perpaduan. Okey, jadi dalam kita meningkatkan ekonomi, membangunkan negara, tetapi sebenarnya usaha penting yang perlu diselitkan adalah dalam memupuk perpaduan kaum. Kerana sekiranya kaum yang berbilang banyak pelbagai di negara kita ini, sekiranya tidak ada perpaduan, maka usaha untuk ke arah pembangunan negara dan pembangunan ekonomi juga tidak akan terlaksana. Baiklah, mari kita teruskan kepada subtopik kita yang pertama, iaitu 8.1, pembentukan dasar ekonomi baru, iaitu DEB. Okey, jadi dasar ekonomi baru ini telah dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun. Okey, bermula daripada tahun 1970 hinggalah tahun 1990 sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. Okey, dua matlamatnya, untuk pembangunan ekonomi sekaligus perpaduan negara. Jadi DEB telah dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang juga dikenal sebagai RRJP 1 yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Maknanya daripada 5 rancangan pembangunan, ada 4 rancangan pembangunan yang terdapat di dalam DEB. Okey, dasar ini bertujuan memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum. Okey, kita tahu ini adalah satu isu besar yang merupakan salah satu kepada penyebab rusuhan kaum berlaku, dan ketidakseimbangan ini bukan sahaja di antara kaum tetapi juga antara wilayah dan juga antara kawasan dalam wilayah yang sama. Maknanya rancangan ini adalah sangat menyeluruh dan meliputi semua aspek. Baik, mari kita teruskan kepada latar belakang pembentukan DEB. Okey. Jadi bermulanya pada Majlis Perundingan Negara, iaitu MAPEN, yang telah ditubuhkan pada Januari 1970, di mana MAPEN ini dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat. Okey. Jadi MAPEN ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama kaum dan integrasi nasional. Okey, dua isu penting ini untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Hasilnya terbentuklah satu dasar ekonomi negara yang dikenali sebagai DEB. Okey, jadi beberapa pakar ekonomi daripada dalam dan juga luar negara telah bersama-sama merancang dan merangka dasar ekonomi baru ini. Jadi kita melihat beberapa pakar yang ada di sini, antaranya adalah pakar daripada negara kita sendiri, iaitu Dr. Rais Saniman. Kemudian kita juga ada Dr. Jas Fallon daripada Norway, dan juga Dr. Jack R. Parkinson dari Britain. Jadi ada 3 pakar yang telah tersenarai di sini dalam membantu merancang dan juga merangka dasar dalam DEB ini. Okey. Baik, mari kita lihat, ini adalah gambar di mana Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, memberikan penerangan berkaitan dengan DEB. Jadi ini adalah antara usaha yang telah dilakukan oleh negara kita. Baik, mari kita lihat ada info di sini.
Okey, ada apakah info ini? Info ini berkaitan adalah 4 ya, rancangan pembangunan Malaysia tadi ada 4 rancangan pembangunan yang berada di bawah DEB. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, rancangan Malaysia yang pertama telah bermula pada tahun 1966 dan ini adalah sebelum DEB lagi ya. Jadi selepas DEB iaitu bermula pada tahun 1970 ada 4 rancangan yang telah dijalankan di bawah DEB ya, yang akan dapat mencapai matlamat DEB, iaitu adalah rancangan Malaysia kedua. Ini adalah rancangan 5 tahun ya. Okey, jadi maksudnya adalah rancangan setiap 5 tahun. Okey, jadi kalau kita lihat di sini adalah rancangan Malaysia kedua, iaitu 1971 hingga 1975. Dan kemudian bila berakhir sahaja itu akan masuk kepada rancangan Malaysia ketiga yang bermula pada tahun 1976 sehinggalah 1980. Dan selesai rancangan Malaysia kedua diikuti oleh rancangan Malaysia yang keempat, iaitu pada tahun 1981 sehingga 1985, dan akhir sekali ialah rancangan Malaysia kelima yang mana akan bermula pada tahun 1986 sehinggalah 1990. Ini yang dipanggil sebagai rancangan 5 tahun pembangunan ya, yang berada di bawah DEB. Baik, kita teruskan lagi pembelajaran kita untuk melihat tentang matlamat dasar ekonomi baru ya. Jadi mari kita lihat apakah matlamat DEB. Yang pertama adalah untuk mencapai perpaduan, kemudian kesejahteraan kaum ya, menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Okey, mari kita lihat apakah strategi itu. Yang pertama ialah membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan. Okey, menambahkan pendapatan dan memperbanyak. Bagaimana untuk menambah pendapatan? Memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat ya, tanpa mengira kaum. Maknanya kalau boleh semua kaum, tidak kiralah Melayu, Cina ataupun India, mereka semua mempunyai peluang pekerjaan. Ini akan menambah pendapatan, seterusnya dapat membasmi kemiskinan. Okey, mari kita lihat kepada strategi yang kedua, iaitu menyusun semula masyarakat. Macam mana menyusun semula masyarakat? Mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Apa maksud dia mengikut fungsi ekonomi? Okey, jadi kalau kita tahu semasa pentadbiran British, setiap kaum yang terdapat di tanah Melayu pada ketika itu dikenali dengan fungsi ekonomi, di mana kita tahu kaum Cina berfungsi kepada perlombongan biji timah, kepada perniagaan, manakala untuk kaum India mereka tertumpu untuk ekonomi getah di estet-estet, dan kemudian orang Melayu pula tertumpu kepada pertanian secara kecil-kecilan di kampung. Jadi itu yang dikatakan sebagai fungsi ekonomi mengikut kaum. Jadi ini akan dihapuskan ataupun dikurangkan sekurang-kurangnya sedikit demi sedikit, dan akhirnya boleh dihapuskan iaitu pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Jadi kita teruskan, terdapat isu berkaitan dengan rancangan membasmi kemiskinan Jadi terdapat isu untuk membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat semasa DEB dilancarkan. Alright. Mari kita lihat isu-isu itu. Baik, ni dia 4 isu Jadi kita lihat isu sosioekonomi. Yang pertama, kita nomborkan dia Kita nomborkan dia. Yang pertama, ini isu yang kedua, isu yang ketiga, dan isu yang keempat. Yang pertama kita lihat jurang sosioekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Alright.
Yang kedua, jurang sosioekonomi antara pantai timur dan pantai barat. Ini antara kawasan. Okey. Yang ketiga, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Okey. Dan yang keempat, jurang sosioekonomi antara negeri. Jadi kalau boleh, semua jenis jurang sosioekonomi ini perlulah dihapuskan. Okey. Jadi inilah yang akan dilaksanakan dalam dasar ekonomi baru. Jadi itu sahaja untuk topik pembelajaran kita dalam 8.1. Pelajar boleh menjalankan aktiviti untuk pengukuhan melalui pautan ataupun link yang telah cikgu sediakan di dalam maklumat di bawah video YouTube ini. Okey. Itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Semoga berjaya dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.